Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafijah binti Rashid, nombor matriks di 2019-209-1237. Baiklah, novel yang kami pilih ialah novel yang bertajuk Songket Berbenang Emas yang merupakan karya Khairuddin Aib, iaitu anak jati Johor, yang mana minat beliau dalam penulisan ini sebenarnya sudah terserlah dari beliau kecil lagi. Beliau seorang yang sangat minat membaca novel dan juga buku-buku, dan sebenarnya ia juga merupakan dorongan daripada ahli keluarga beliau. Dan buku ini, novel ini merupakan novel yang diajarkan di sekolah-sekolah Semenanjung bagi murid-murid yang berada di tingkatan 5, dan sudah pastinya untuk memastikan objektif pembelajaran novel ini dapat dicapai, guru-guru haruslah menggunakan pelbagai teknik yang efektif dan menarik, dan antaranya ialah teknik kerusi panas. Saya Regina Anak Thomas, pemegang nombor kad metrik di 2019-209-1221. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sinopsis novel ini. Novel ini mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang murid yang bijak dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Dahlia yang merupakan anak sulung terpaksa memberi perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya Saleha dirawat di Hospital Permai kerana mengalami masalah mental. Ayahnya pula dipatuk ular sehingga dimasukkan ke ward selama beberapa hari. Adiknya bakal pula terpengaruh dengan kawan-kawan sehingga tidak mahu belajar. Situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Az-Zahari dipandang serong oleh jirannya. Tindakan berani Dahlia terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said tidak dihargai, malah dicemuh pula kerana gagal menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah menghadapi dugaan hidup. Himahnya di atas kesabarannya menghadapi pelbagai dugaan hidup ialah apabila Dahlia melanjutkan pelajaran ke Jepun dan bertunang dengan Az-Zahari. Tema novel ini adalah kecekalan seorang remaja. Dahlia seorang remaja berusia 19 tahun dalam menempuh cabaran hidup. Dahlia menghadapi dugaan hidup apabila ibunya menghadapi tekanan perasaan yang hebat sehingga menjadi kurang siuman dan dirawat di hospital. Manakala ayahnya dirawat di hospital kerana dipantuk ular. Mak Aton menuduh Dahlia sebagai punca kematian Said. Nek Kiah mahu menjual tanah yang menjadi tempat tinggal Dahlia. Dahlia dan keluarga terpaksa belajar dalam keadaan kurang selesa di pusat pemindahan banjir. Berkat ketabahan Dahlia, akhirnya dia telah berjaya dalam STPM dan mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Jepun. Pada peringkat pengenalan, Dahlia yang merupakan pelajar tingkatan 6 sedang menjalani latihan bola jaring untuk persiapan pertandingan yang akan diadakan nanti. Dan semasa sedang berehat, Dahlia teringat akan emaknya yang mengalami masalah hilang ingatan. Dan pada ketika itu, Dahlia telah didatangi oleh Az-Zahari, dan Az-Zahari memberitahu bahawa dia telah pun menamatkan pengajiannya dan berhasrat untuk merisik Dahlia. Disebabkan oleh itu, pada petang itu, Dahlia dan Az-Zahari pulang bersama-sama ke kampung Dahlia. Pada peringkat perkembangan, kita diceritakan di mana Dahlia berasa sedih melihat keadaan emaknya yang tidak lagi mengenali mereka, di mana Nek Kiah menyalahkan embung yang menjadi punca kepada apa yang berlaku kepada Saleha, iaitu emak kepada Dahlia. Dan akhirnya pada peringkat ini, Saleha berjaya dibawa ke hospital untuk menerima rawatan dengan bantuan orang-orang kampung. Namun disebabkan oleh itu, Dahlia terpaksa keluar masuk asrama dan dia seringkali ponting kelas disebabkan oleh dia terpaksa untuk keluar kelas kerana harus menguruskan adik-adiknya. Pada peringkat perumitan ataupun konflik, berlaku banyak masalah dalam novel ini, yang mana antaranya di mana Seman telah datang berjumpa Nikiah untuk memujuknya menjual tanah yang menjadi tempat kediaman Dahlia dan keluarganya.
Dan sekiranya Dahlia tidak dapat berpindah daripada tanah tersebut, mereka dikehendaki untuk membayar sejumlah wang ringgit yang banyak, dan keadaan itu sudah semestinya menyebabkan Dahlia tertekan kerana mereka tidak mempunyai sebarang kewangan yang banyak. Ditambah lagi dengan Eton yang menyalahkan Dahlia di atas kematian anaknya yang mati lemas, sedangkan Dahlia telah pun berusaha untuk menyelamatkan namun tidak berjaya. Seterusnya, Nek Kiah juga memandang serong terhadap Dahlia kerana setelah melihat kehadiran Najib dan juga Azhari di rumah Dahlia, yang mana Najib dan Azhari ini sebenarnya sedang bersaing antara satu sama lain untuk berusaha merebut hati Dahlia. Ditambah lagi dengan situasi kampung pada ketika itu yang mana masyarakatnya tidak lagi mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Hal ini sudah semestinya menyebabkan ketua kampung iaitu Haji Sulaiman berasa khawatir, dan beliau telah pun menasihati orang-orang kampungnya agar bersatu semula seperti sebelumnya. Baiklah, pada peringkat klimaks ataupun kemuncak diceritakan bahawa Abu Bakar telah menjumpai kain merah yang sudah rebut yang menyelimuti sebiji telur, menyelimuti telur ayam yang mengandungi bahan-bahan seperti peniti, cincin akik, butiran pasir dan jangan paku. Dahlia telah meminta Abu Bakar untuk membuang bahan-bahan tersebut ke dalam sungai, dan selepas itu Salihah telah pun sembuh daripada penyakitnya dan dibenarkan untuk keluar daripada hospital. Namun Nek Kiah pula yang jatuh sakit dan dirawat di dalam hospital selama 2 hari. Sepanjang rawatan itu, keluarga Dahlia lah yang menjaga Nek Kiah sehingga Nek Kiah keluar daripada ward. Dan setelah keluar itu, Nek Kiah telah pun berubah dan berbaik semula dengan keluarga Dahlia. Bagi masyarakat kampung pula, kejadian banjir yang menimpa kampung ini telah menyebabkan kampung ini menjadi bersatu semula kerana mereka telah bergotong royong membersihkan kampung dan juga bersama-sama membina rumah embung yang roboh dilanda banjir, dan perkara ini telah menyebabkan masyarakatnya menjadi bersatu padu semula. Bahagian pengakhiran, Dahlia menetap semula di asrama kerana peperiksaan STPM semakin hampir. Warga Azhari telah meletakkan tarikh pertunangan Dahlia iaitu selepas peperiksaan STPM dia tamat. Kedatangan Cikgu Daim telah membawa berita gembira apabila Dahlia telah terpilih untuk mengikuti pengajian di Jepun selama 4 tahun. Namun sebelum ke Jepun, Dahlia perlu mengikuti kursus bahasa Jepun di Universiti Malaya selama 6 bulan. Akhir sekali, majlis pertunangan Dahlia terlewat kerana jurucakap majlis lewat sampai semasa majlis berlangsung. Azhari datang berjumpa Dahlia di stesen bas sebelum bertolak ke Kuala Lumpur. Dia telah menghadiahkan songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari mahu Dahlia menjaga dirinya sebagai orang Melayu walaupun berada di mana-mana jua. Seterusnya adalah teknik plot yang terdapat dalam novel ini. Teknik yang pertama adalah teknik pemerian. Pengarang memerihalkan keadaan di rumah Aton ketika Embong datang untuk melawat jenazah anak Aton. Teknik kedua adalah teknik dialog. Embong dan Dahlia berbual-bual tentang keadaan Salihah di hospital. Teknik ketiga adalah teknik imbas kembali. Embong teringat akan peristiwa Salihah pernah menghalau penagih hutang. Teknik imbas muka. Dahlia membayangkan kata-kata Salihah kepadanya sewaktu dia ingin melawat emaknya di hospital. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aizul Nazmi, Bengkel Berzaman, nombor metrik SD 2019-2021-244. Okey, bagi watak dan perwatakan. Dahlia merupakan watak utama dalam novel ini. Dahlia merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik dan merupakan seorang pelajar STPM di SMK Temenggung Ibrahim yang mempunyai pelbagai masalah yang menimpa dirinya dan keluarganya dalam hidup dalam suasana kemiskinan. Dahlia merupakan seorang pelajar yang bijak,
dia memperoleh keputusan STPM yang cemerlang dan mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Jepun. Dahlia juga dilihat sebagai seorang anak yang bertanggungjawab apabila dia sanggup untuk keluar daripada asrama untuk demi menguruskan adik-adiknya ketika ketiadaan ibunya dan yang sedang sakit dan bapanya yang bekerja. Dahlia juga dilihat sebagai seorang yang taat akan perintah Tuhan, seorang yang menjaga tata susila budaya, seseorang yang berani serta berjiwa kuat. Embung bapa Dahlia, beliau merupakan seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab. Beliau tidak mahu anak-anaknya berhenti sekolah dan mengatakan beliau akan bertanggungjawab untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga walaupun isterinya sedang sakit. Seorang Embung merupakan seorang ayah yang penyayang dan suami yang penyabang. Saleha ialah watak ibu kepada Dahlia. Beliau berusia 39 tahun dan mempunyai 6 orang anak, iaitu Dahlia yang sulung, Melati, Kiambang, Mawar, Anggeri. Saleha menghidapi penyakit kemurungan akibat terkena buatan orang. Dan Saleha semasa dia sihat, dia bekerja sebagai seorang penoreh getah dan merupakan seorang ibu yang penyayang. Okey, kita pergi kepada watak Azhari. Azhari merupakan seorang yang berkumis tipis, bermuka bulat, tinggi dan kacak. Dia merupakan seorang pelajar senior semasa di sekolah menengah. Dia amat meminati Dahlia dan berkeinginan untuk berkahwin dengannya. Azhari mendapat pendidikan yang tinggi dan merupakan seorang yang suka memberi nasihat serta seseorang yang pandai memujuk. Okey, kita masuk kepada Nek Kia. Nek Kia merupakan ibu kepada Saleha dan nenek kepada Dahlia. Beliau mempunyai perangai yang suka membanding-bandingkan antara anak-anaknya dan merendahkan keluarga Dahlia. Nek Kia juga tidak suka akan keluarga Dahlia kerana hidup dalam keadaan kemiskinan. Nek Kia merupakan seorang yang pemarah, seorang yang suka mempercayai kepada perkara tahyul dan syirik, dan seorang yang sangat mementingkan diri. Kita pergi pula kepada Tauqilim. Tauqilim merupakan seorang lelaki berbangsa Cina. Beliau merupakan individu yang suka membantu keluarga Dahlia, seorang yang sangat perhatian akan masalah orang lain, seseorang yang setia kawan dan seorang yang bermurah. Okey, kita pergi kepada latar novel. Latar novel terbahagi kepada 3, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Beberapa latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah seperti di sekolah menengah kebangsaan Tun Ismail, sekolah menengah kebangsaan Tunku Ibrahim, iaitu di mana sekolah Dahlia mengambil STPM, Padang Bola Jarin, kantin sekolah, kebun getah, hospital Batu Pahat dan rumah Atun, iaitu Puan Baik Dahlia. Seterusnya, latar masyarakat. Antara latar masyarakat yang terdapat ialah masyarakat kampung, masyarakat guru, masyarakat pelajar, masyarakat yang saling membantu dan masyarakat yang bertanggungjawab serta masyarakat yang penyayang. Bagi latar masa pula ialah waktu petang, waktu maghrib, waktu pagi, waktu malam. 4 bulan sebelum peperiksaan, pukul 8.30 malam, pukul 3.41 petang, dan waktu petang selepas solat Jumaat. Salam sejahtera, saya Selerin binti Cini dengan nombor metrik di 2020193247 akan membentangkan nilai pengajaran dan aspek seni bahasa. Terdapat 9 nilai yang didapati dalam novel ini, yaitu yang pertama nilai bertanggungjawab. Contohnya,
Cikgu Hisham bertanggung jawab memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Kedua, nilai kesabaran. Contohnya, Embong bersabar dengan tuduhan Anton yang menuduhnya sebagai perancang kematian Said ketika dia menziarahi anaknya itu. Ketiga, nilai ketegasan, yaitu Dahlia tegas membuat keputusan untuk keluar dari asrama sekolah bagi memastikan keselamatan dan kesehatan adiknya Anggrek terjamin. Keempat, nilai keberanian. Contohnya, Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said. Kelima, nilai kerajinan. Contohnya, Dahlia rajin mengulang kaji pelajaran walaupun berada di tempat pemindahan bagi mangsa banjir. Keenam, nilai kegigihan. Contohnya, Embong gigih mencari rezeki dengan menoreh getah dan memetik buah kelapa sawit. Ketujuh, nilai kerjasama, yaitu penduduk kampung bergotong royong menyediakan hidangan bagi sambutan majlis Maulidur Rasul. Kelapan, nilai keinsafan. Sebagai contoh, Abu Bakar menyesal kerana terpengaruh dengan kawan-kawannya sehingga sanggup. Dan kesembilan, nilai kesyukuran, yaitu Embong bersyukur kerana istrinya yang dirawat di Hospital Permai Johor Bahru akhirnya sembuh. Beralih kita ke pengajaran yang terdapat dalam novel ini. Pertama, kita mestilah berfikir secara rasional dalam membuat keputusan. Kedua, kita perlulah berikhtiar untuk mengurangkan beban atau masalah yang ditanggung. Ketiga, kita haruslah bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan. Keempat, kita hendaklah ikhlas dalam menghulurkan bantuan. Kelima, kita sepatutnya menghargai budaya dan warisan bangsa. Keenam, kita mestilah bersikap adil sebelum menentukan hukuman. Dan yang ketujuh, kita janganlah menjadi pendendam sehingga memusnahkan maruah orang lain. Seterusnya, gaya bahasa atau aspek seni bahasa yang digunakan dalam novel ini. Pertama, hiperbola, yaitu kepiluan kian menggunung. Kedua, metafora, yaitu gunung harapan dan kotak pikirannya. Ketiga, paradoks, contohnya memang hatinya baik tapi mudah prasangka. Dan yang cantik di luar tidak semestinya cantik di dalam. Keempat, peribahasa. Contohnya, sudah terang lagi bersuluh, biar Allah membeli, menang memakai. Kelima, personifikasi. Contohnya, rumahnya roboh ditelan air. Keenam, repetisi. Sebagai contoh, itulah madu, itulah racun. Said seoranglah, menerima salah, menolak juga salah. Ketujuh, simile. Sebagai contoh, macam neraka, bagai hendak tersiat-siat hatinya, seperti mahu menelan. Akhir sekali, terdapat juga penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab sebagai contoh Assalamualaikum, Bismillah, bahasa Inggris, The best man win, bahasa Jepun, Koibito, bahasa Jawa, Nongkron, dan bahasa Indonesia, ongkos. Nama saya Elia Veronesa Anak Obat, pemegang nomor metrik di 2019-2091-288. Bagi bahagian objektif pembelajaran, yang pertama adalah menyatakan dan menjelaskan tentang aspek-aspek yang terkandung dalam novel Songket Berbenang Emas, yaitu watak, perwatakan dan juga nilai melalui teknik pengajaran kerusi panas. Yang kedua pula adalah melakukan atau membawa watak perwatakan yang dapat dalam novel Songket Berbenang Emas secara spontan melalui teknik pengajaran kerusi panas. Teknik kerusi panas merupakan satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang dilakukan.
Biasanya pelakon akan diberi satu peranan berdasarkan skrip dan pelakon juga akan cuba mengimajinasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap, cara berjalan, pemikirannya atau seumpamanya. Selain itu, pelakon juga dihendaki mengkaji berapakah umur, watak, gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. Seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti teknik kerusi panas. Langkah pertama, guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan kecil. Pembagian kumpulan murid dibagikan berdasarkan warna yang mereka perolehi. Setiap kumpulan diberikan tugasan untuk membincangkan watak dan perwatakan. Contoh, kumpulan 1 untuk watak Dahlia, kumpulan 2 untuk watak Salehah, kumpulan 3 untuk watak Embong, dan kumpulan 4 untuk watak Azahari. Langkah kedua, untuk memilih murid yang akan memainkan peranan untuk wakil setiap kumpulan, terdapat kertas yang ada di tangan murid mengandungi perkataan tanya. Murid yang terpilih dikehendaki duduk di kerusi panas yang disediakan di hadapan kelas dan menghadap pelajar yang lain. Langkah ketiga, setiap kumpulan diminta untuk menyediakan soalan untuk diajukan kepada kumpulan lain yang memegang watak-watak yang ditetapkan. Setelah soalan disiapkan, seorang wakil diminta duduk di kerusi di hadapan kelas, manakala ahli kumpulan lain yang akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan watak di kerusi panas akan menjawabnya secara spontan. Di samping itu, ahli kumpulan lain dibenarkan untuk turut menyoal dan pelajar yang menonton pula mencatatkan maklumat yang mereka dapat di kertas masing-masing. Contohnya watak Dahlia dalam novel Songket Benang Emas. Soalan, mengapakah Dahlia keluar dari asrama? Jawapan, Dahlia keluar dari asrama kerana menjaga adik-adiknya sebab ibunya dirawat di hospital Permai manakala bapaknya dipangtuk ular. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab, rakan-rakan dalam kumpulannya tersebut boleh membantu. Langkah keempat, catatan. Semasa murid bersoal jawab, guru mengawal keadaan kelas manakala pelajar menyoal bergilir-gilir dan guru memberhentikan aktiviti apabila cukup masa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah langkah terakhir, iaitu langkah 5. Guru akan merumuskan setiap watak yang telah dibawakan oleh pelajar setelah aktiviti selesai dilakukan. Berikut merupakan contoh pelaksanaan aktiviti teknik kerusi panas di dalam kelas. Kelebihan penggunaan teknik kerusi panas. Aktiviti ini membolehkan pelajar memahami sesuatu watak dengan lebih mendalam kerana mereka meletakkan diri mereka sebagai watak yang berkenan. Teknik ini juga dapat mengungkapkan jalan cerita atau dikenali sebagai plot dan teknik plot walaupun hanya melihat kepada watak dan perwatakannya. Guru juga berpeluang untuk memberikan motivasi kepada para pelajar untuk menjadi seorang yang berani bercakap di hadapan kelas serta memupuk pelajar dalam mempelbagaikan kebolehan mereka. Terakhir, kelebihan menggunakan teknik kerusi panas ini, guru dapat membimbing murid agar sentiasa membina diri menjadi seorang pelajar yang aktif dan kreatif semasa pembelajaran berlangsung. Bagi bahagian penutup, teknik kerusi panas sesuai digunakan bagi mengajar aspek watak dan perwatakan seperti novel. Oleh itu, diharapkan teknik ini dapat menarik minat pelajar pada bidang sastra yang semakin dilupai. Dengan mempelajari teknik ini, pelajar berpeluang merasai situasi sebenar yang berlaku dalam cerita. Teknik kerusi panas membantu ingatan dan minat pelajar serta menimbulkan keseronokan semasa belajar. Guru dapat menerapkan ilmu dan nilai-nilai murni di samping menjungkir bakat pelajar dalam lakonan. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.